Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan di mana seperti biasa kita bincangkan isu-isu yang dijangka akan mendominasi berita sepanjang minggu hadapan. Dan di peringkat tempatan di Malaysia, monsun timur laut menyebabkan cuaca semakin tidak menentu di semakin banyak kawasan di seluruh negara. Dan yang terbaru di Perak, seramai 353 orang daripada 103 keluarga mangsa banjir masih lagi ditempatkan di 5 pusat pemindahan sementara atau PPS setakat hari ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak dalam satu kenyataan memaklumkan di daerah hilir Perak, 105 orang daripada 33 keluarga masih ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak, manakala 48 orang daripada 12 keluarga berada di PPS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan. Di Krian, 100 orang daripada 24 keluarga masih ditempatkan di PPS SK Cangkat Lobak dan 59 orang daripada 20 keluarga pula berlindung di PPS SK Alor Pongsu. Jumlah mangsa banjir di Hulu Perak kekal seramai 41 orang daripada 14 keluarga di PPS Dewan Orang Ramai Kampung Kuak Luar. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memaklumkan paras Sungai Bido di Cangkat Jong berada pada paras bahaya apabila merekodkan ketinggian 3.65 meter berbanding paras normal setinggi 2 meter. Manakala Sungai Kinta di Way Tanjung Tualang pula pada paras berjaga-jaga dengan 13.28 meter berbanding paras normalnya iaitu 10 meter. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan ribut petir berlaku pada sebelah petang di beberapa daerah di hilir Perak, Manjung, Larut, Matang dan Selama, Kinta, Kuala Kangsar, Krian dan juga Bagan Datuk. Baik, cuaca semakin tidak menentu hari ini dan kita jangka ia akan terus berkekalan sepanjang minggu depan apabila kita dilanda kesan daripada musim monsun timur laut. Apa yang boleh kita jangka? Saya mau bincang bersama dengan Dr. Kamarul Azhari Razak, Pengarah Pusat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana atau DPPC UTM. Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Luqman. Doktor, selain daripada ancaman hujan lebat, ribut petir, air naik dan sebagainya seperti mana yang kita saksikan di Perak, ada juga kawasan-kawasan yang mengalami ancaman tanah runtuh. Dan terbaru JMG mengenal pasti 31 kawasan hotspot tanah runtuh akibat cuaca ini, termasuk di Lembah Kelang, di Tanjung Bunga, di Pulau Pinang, di Ipoh, Cameron Highlands sehinggalah ke Pahang dan juga Borneo termasuk Kundasang dan Bau di Sarawak. Jadi doktor, bagaimana orang ramai boleh mengenal pasti kawasan mereka berisiko dan terdedah kepada ancaman tanah runtuh? Ada sebarang tanda-tanda awal yang kita boleh kenal pasti atau sebagainya? Baik, terima kasih Luqman, terima kasih pihak Asrawani atas jemputan dan saya juga mengalu-alukan beberapa kenyataan-kenyataan termasuk yang dikeluarkan oleh Lembaga Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains. Ini juga adalah salah satu komitmen kerajaan terhadap pengurangan risiko bencana, termasuklah bencana tanah runtuh. Luqman, benar, ketika monsun timur laut kita banyak mendengar tentang banjir, tetapi acap kali kita lupa akan kewujudan ataupun ancaman tanah runtuh. Jika kita amati tahun lepas, Disember, kejadian di Batang Kali sedikit sebanyak membuka mata ramai pihak bahawa satu kejadian tanah runtuh boleh meragut nyawa dalam sekumpulan yang lebih besar jumlah yang terlibat. Ini suatu bentuk ancaman bahaya baru muncul yang harus dipahalusi terutama dalam kita menghadapi monsun timur laut. Berbalik kepada soalan berkenaan dengan bagaimana kita ingin mengetahui dan mengenali tanda-tanda awal tanah runtuh ini, sebenarnya telah banyak inisiatif pihak kerajaan membuat bahan-bahan tanda-tanda awal selain daripada faktor-faktor pencetus seperti keamatan hujan yang lebat, berpanjangan, berlarutan ataupun hujan yang amat lebat dalam satu tempoh-tempoh yang singkat. Ini yang kita gusar melihat kejadian yang berlaku di Yan, Kedah sebagai contoh, berlaku di Baling, Kedah. Ini juga adalah jenis tanah runtuh ataupun bencana geologi aliran puing, bencana geologi tanah runtuh yang
kita lihat kebelakangan ini, tahun-tahun kebelakang, jumlah mereka yang terlibat, sama ada kadar kematian, kadar kerosakan, dan mereka yang terlibat secara langsung semakin meningkat. Ini yang kita gusar, melihat bahawa ancaman tanah runtuh bukan lagi ancaman kecil. Ia harus dipandang begitu penting oleh pihak kerajaan, termasuklah beberapa hebahan-hebahan awal yang dibuat, termasuk oleh pihak JMG baru-baru ini. Dan saya juga mengalu-alukan hebahan ini dibuat secara lebih terbuka, memandangkan kawasan-kawasan tanah runtuh ini lebih bersifat lokaliti. Jadi kita harus memahami tanda-tanda awal ini sebelum ia berlaku runtuhan itu, sebelum berlaku beberapa kejadian-kejadian yang boleh merenggut nyawa. Luqman. Ya, Doktor, saya ingat sejurus selepas tragedi Batang Kali, pada Ya. ketika itu didapati bahawa banyak cerun di serata negara tidak berada dalam keadaan selamat dan bersedia sekiranya cuaca tidak menentu, hujan lebih lebat daripada dijangka dan sebagainya. Dan difahamkan Ya. pada ketika itu pun dikatakan bahawa kita tidak cukup kaki tangan untuk melakukan apa yang perlu untuk mengendalikan cerun-cerun ini untuk memastikan ia selamat sekiranya berlaku hujan lebat, selamat daripada berlaku tanah runtuh. Adakah keadaan masih lagi sebegitu pada ketika ini, Doktor? Baik, kita harus melihat konteks bagaimana kejadian-kejadian bencana ini berlaku di kala kita alpa, di kala kita tidak bersedia, dalam erti kata dengan kapasiti responder yang amat terhad dalam memastikan bukan hanya tanah runtuh tapi juga lokasi-lokasi hotspot banjir ini juga perlu dipantau. Jadi di sinilah sebenarnya peranan komuniti setempat, peranan masyarakat di sekitar kawasan-kawasan berisiko ini agar mereka turut membantu pihak berkuasa tempatan, turut menyalurkan maklumat-maklumat awal jika mereka melihat tanda-tanda awal pada sama ada pada cerun, pada struktur-struktur fizikal yang ada, longkang-longkang. Ini banyak tanda-tanda awal yang sebenarnya berdasarkan kepada kejadian-kejadian lampau juga boleh dijadikan sebagai asas awal untuk kita turut bersama-sama membantu. Dan dalam konteks monsun timur laut, kita juga harus memahami bahawa banyak juga ancaman-ancaman lain yang turut berlaku. Bahaya baru muncul, risiko sistemik yang bukan hanya berlaku limpahan sungai menyebabkan banjir tapi juga kenaikan paras air laut, air pasang yang mungkin menyebabkan banjir tersebut menjadi lebih teruk, ataupun tanah-tanah runtuh yang melibatkan kawasan-kawasan taman kediaman ataupun kawasan yang mempunyai kepadatan perumahan yang tinggi. Jadi jika berlaku walaupun berskala kecil tetapi dia boleh berupaya merosakkan infrastruktur rumah, jalan raya, bangunan dan mungkin boleh menjejaskan bekalan air, bekalan elektrik di kawasan-kawasan perumahan tersebut. Ini yang kita harus memahami bahawa tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama. Ia juga bukan hanya terletak di bahu pihak kerajaan semata-mata, dikala kita mempertingkatkan tahap kesiapsiagaan, termasuklah memperkukuhkan aset-aset pihak responder, menambah bilangan mereka-mereka yang akan bertugas sewaktu menerima ramalan ataupun amaran hujan lebat untuk kita memastikan jika berlaku bencana tanah runtuh ini, pihak-pihak kerajaan, agensi-agensi responder ini sentiasa bersiap-siaga untuk membantu mencari mereka-mereka yang terselamat sebagai contoh. Luqman. Ya, Doktor, pada musim cuti sekolah kita melihat ramai keluarga, banyak keluarga yang ingin berjalan ke macam-macam tempat di serata negara, khasnya mereka yang ingin menjadi pelancong domestik, dan antara destinasi kegemaran adalah Cameron Highlands. Jadi apa nasihat doktor kepada mereka yang ingin pergi ke kawasan-kawasan sebegitu? Adakah ia elakkan sama sekali atau selamat untuk pergi tetapi ambil perhatian kepada segala alert ataupun segala amaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa atau bagaimana? Saya mengambil kesempatan ini untuk menyarankan agar kawasan-kawasan ini dielakkan jika boleh. Jika
memastikan bahawa setiap perjalanan ataupun hasrat untuk mengunjungi kawasan-kawasan ini dalam keadaan amat perlu sahaja. Jika tiada keperluan, saya tidak menjangkakan bahawa inilah lokasi-lokasi untuk kita membawa ahli keluarga kita bercuti dan memastikan keselamatan ahli keluarga kita, terutama di kawasan-kawasan yang telah sebenarnya diklasifikasikan sebagai kawasan berisiko. Dan berbalik kepada Luqman tadi, bukan hanya kawasan Cameron Highland, kawasan Tanah Tinggi, banyak juga kawasan-kawasan Taman Eko Rimba, kawasan rekreasi air terjun, kawasan perkelahan yang saya berpandangan juga boleh dipertimbangkan agar tidak dimasukkan dalam senarai lokasi-lokasi pelancongan ataupun hiburan untuk kita berlibur bersama ahli keluarga. Itu satu konteks. Konteks yang kedua, kita lihat banyak juga ketika musim cuti sekolah membuatkan bahawa perjalanan itu akan melalui kawasan-kawasan yang berisiko. Walaupun kita tidaklah pergi ke Cameron Highland, tidak pergi ke kawasan-kawasan yang berisiko ini, tetapi ada laluan-laluan ini sebenarnya terdedah kepada kejadian tanah runtuh, terutama lokasi-lokasi yang telah dilaporkan oleh pihak kerajaan, laluan-laluan daripada jalan Tapah nak ke Cameron Highland. Ini laluan-laluan yang telah diklasifikasi sebagai berisiko di sebalik beberapa projek-projek mitigasi, projek-projek kestabilan cerun. Tetapi ketika monsun, kita harus lebih berhati-hati, lebih cakna memastikan bahawa perjalanan kita tidak berlaku ketika hujan, ketika malam. Ini senario ataupun situasi yang semestinya menuntut satu keperluan individu ataupun keluarga untuk memastikan keselamatan ahli keluarga ketika perjalanan. Ini dua konteks yang saya percaya Luqman perlu mengambil beberapa komitmen penuh pelbagai rentas masyarakat dalam kita bukan hanya berseronok, bergembira ketika musim cuti sekolah, tetapi juga memastikan keselamatan. Dan yang terakhir, konteks yang seperti berlaku di Batang Kali, kita lihat banyak perkemahan-perkemahan yang melibatkan kumpulan pelajar-pelajar sekolah ke kawasan-kawasan berisiko. Jadi ini juga syur saya kepada pengurusan sekolah, pihak-pihak institusi yang ingin menjalankan aktiviti-aktiviti di kawasan-kawasan yang berisiko ataupun rapuh ini, mungkin boleh dapatkan nasihat daripada pihak berkuasa tempatan sama ada keselamatan ataupun tahap penilaian risiko kawasan tersebut sebelum kita membawa rombongan sekolah, rombongan universiti, rombongan institusi ini ke kawasan-kawasan yang mungkin terdedah dan jika berlaku mampu meningkatkan kadar kerosakan ataupun kematian yang semestinya untuk kita elakkan. Luqman. Terima kasih Dr. Kamarul Azhari Razak, Pengarah Pusat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana atau DPPC UTM, dan kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.